Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam satu program pengajian yang dianjurkan oleh Imtiaz Akademik untuk kita sama-sama menambah ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari ini akan membuahkan amal di dalam kehidupan kita, yang mana amal ini akan menjadi bekalan kepada kita di akhirat kelak. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan tentang cerita-cerita kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana kehidupan para sahabat Nabi merupakan panduan kepada kita, generasi yang berada di akhir zaman, yang sangat memerlukan kepada panduan, yang sangat memerlukan kepada petunjuk, dengan petunjuk Nabi SAW, dan juga panduan kehidupan yang ditunjuk oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita dapat belajar bagaimanakah Islam yang sebenar yang telah dihayati di dalam kehidupan, dan juga hasil daripada penghayatan Islam itu Allah Subhanahu wa taala telah memberi kejayaan kepada generasi awal, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sahabat yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Anas bin Malik Al-Ansari. Seorang nama yang dikenali ramai, tapi mungkin masih ramai di kalangan kita yang belum tahu tentang kehidupan Anas bin Malik Al-Ansari. Satu cerita yang sangat menarik tentang kehidupan seorang sahabat, yang mana Anas bin Malik ini merupakan sahabat kanak-kanak. Di kalangan para sahabat Nabi ada sahabat kanak-kanak, ada sahabat remaja, ada sahabat pemuda, ada sahabat warga emas. Semuanya kita boleh tengok macam manakah peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membimbing, di dalam mentarbiah para sahabat, supaya kita dapat mengambil panduan, pedoman dalam hidup. Dan bermulanya cerita Anas bin Malik ketika beliau berumur 10 tahun. Yang mana ketika itu dia baru mengenali Islam. Dia mengenali Islam daripada ibunya yang bernama Al-Ghumaisa. Ibunya yang telah mengajar dia Islam. Ketika itu Islam baru sahaja bertapak di Madinah. Hasil daripada beberapa orang yang telah beberapa orang sahabat daripada Madinah yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menerima Islam, telah membuat perjanjian Aqabah, kemudian balik menyebarkan Islam di Madinah. Termasuklah ibu kepada Anas bin Malik, seorang perempuan yang telah menerima Islam. Setelah dia terima Islam, dia telah mengajar Islam ini kepada anaknya Anas bin Malik. Dia telah
ajar Islam telah mengucap. Bermula daripada dia mengenali Islam, dia mula jatuh hati kepada Islam. Dia mula jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Islam dan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengagumkan beliau. Mereka sangat-sangat suka mendengar tentang cerita tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik secara khususnya apabila dengar cerita Islam, cerita tentang Nabi, dia berasa tidak cukup dengan mendengar dengan telinga sahaja. Dia nak tengok batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalanya sendiri. Bukan sahaja Anas bin Malik, termasuklah kanak-kanak yang lain yang berada di Madinah yang telah mengenali Islam. Pada ketika itu mereka juga bercita-cita untuk pergi berjumpa Nabi di Mekah, ataupun Nabi akan datang ke Madinah. Ketika itu Madinahnya nama lama dia Yathrib. Kenapa tu? Kerana ingin melihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kecintaan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keinginan yang sangat tinggi untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar berita Nabi sudah berangkat datang ke Madinah bersama dengan sahabat dia Abu Bakar As-Siddiq. Apabila berita ini tersebar di seluruh Madinah, setiap rumah penduduk Madinah yang telah memeluk Islam ni bergembira. Semuanya bergembira. Kenapa bergembira? Kerana akan terpahak satu sejarah baru dalam kehidupan orang Madinah. Akan berubahnya kehidupan mereka, berubahnya cara hidup mereka dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa sinar baru ke dalam kehidupan. Dengan sebab itulah penduduk Madinah sangat bergembira. Bergembira. Dan setiap penduduk Madinah inginkan sangat untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing menggambarkan macam manakah perjalanan Nabi menuju ke Madinah. Ketika itu pemuda-pemuda keluar setiap pagi, keluar untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu Nabi. Tunggu Nabi. Dan bersama dengan ramai-ramai pemuda tadi, remaja, kanak-kanak yang keluar tadi, termasuklah Anas bin Malik juga keluar. Setiap hari keluar, tunggu Nabi sapa petang, tak ada berita apa-apa balik di rumah. Dalam keadaan hatinya berasa sangat untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah daya? Kerana Nabi belum sapa lagi. Tunggulah esok akan pergi pula. Sehinggalah suatu pagi yang hening. Tiba-tiba dengar suara orang-orang menyebut dengan suara yang derah. Bunyi suara kata Nabi Muhammad ini bersama dengan Abu Bakar sudah dekat dengan Madinah. Dekat nak sapa dah ke Madinah ni. Apabila dengar berita lagu tu, penduduk Madinah ni semua keluar untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar secara besar-besaran. Inilah hari yang bersejarah dalam Islam, yang mana datangnya Nabi ke Madinah ni dengan penuh sambutan. Ketika Nabi berada di Mekah, tak ada orang sambut. Apabila Nabi datang ke Madinah, penuh dengan sambutan.
Kerana orang Madinah sangat-sangat menghargai kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sinar baru yang datang ke Madinah. Kehidupan mereka akan berubah. Masing-masing berlomba-lomba untuk nak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nampak gembira. Tak kira lah budak-budak, remaja, orang muda, orang tua, semua sekali gembira. Sebagaimana anak-anak yang menunggu ketibaan ibu bapa balik Mekah, kita kata. Balik Mekah duduk di airport tunggu. Sudah tentu gembira sangat. Balik daripada tempat yang jauh. Dan dalam ramai-ramai tadi yang menunggu Nabi ni, termasuklah Anas bin Malik pun pergi tunggu juga pada hari itu. Dan pada hari itulah Nabi SAW telah sampai ke Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tadi fasa yang pertamanya menunggu Nabi. Macam mana para sahabat ni menunggu Rasulullah SAW, dan fasa keduanya macam mana setelah Nabi sampai ke Madinah. Macam mana setelah Nabi sampai ke Madinah. Jadi apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat penduduk Madinah ni penuh dah, sedang menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kaum lelaki, wanita juga ikut sama. Cumanya wanita tidak keluar daripada rumah. Mereka duduk di rumah-rumah di atas-atas sutuh, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing bertanya apabila Nabi dengan Abu Bakar sapa ni, masing-masing bertanya, yang mana satu ni Nabi? Yang mana satu ni? Masing-masing tanya. Kerana hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Hari yang sangat bersejarah. Yang mana Anas bin Malik menceritakan, dia kata sehingga umur dia 100 tahun. Selepas daripada umur dia 100 tahun pun, peristiwa ni masih segar di dalam ingatan. Masih segar di dalam ingatannya. Kerana peristiwa ni peristiwa yang sangat bersejarah dalam hidup dia. Dan setelah Nabi sampai di Madinah, penduduk Madinah pun telah menyambut Nabi. Ahli Madinah macam-macam telah bagi hadiah kepada Nabi sebagai tanda kegembiraan. Bagi macam-macam hadiah kepada Nabi. Datanglah seorang wanita. Nama dia Al-Rumaysah bintu Milhan, ibu kepada Anas bin Malik tadi. Dia datang bersama dengan bawa anak dia yang kecil, Anas bin Malik tu. Masih lagi duduk berunggah-unggah, berlari-lari. Dia pun mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, semua orang Madinah, tak kira lelaki perempuan ni, bagi hadiah belaka kepada kamu. Dan aku ni nak bagi hadiah juga, tapi tidak ada apa-apa. Aku boleh bagi hadiah kepada kamu kecuali aku ada anak aku ni je. Maka aku berilah kepada, terimalah, ambillah anak aku ini dan jadikanlah dia ni khidmat kepada kamu. Nak suruh apa-apa suruhlah. Khadim kamu untuk berkhidmat kepada kamu. Jadi budak baru umur 10 tahun nak khidmat buat apa? Kanak-kanak lagi. Dia bawa mari supaya berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni oleh kerana akhlak Nabi ni akhlak yang mulia, Nabi terima. Nabi tidak kata nak buat apa budak sani ni. Baru umur 10 tahun. Tak payahlah. Tak ada. Nabi tidak kata lagu tu apabila diberi sebagai hadiah harapan ibu dianya, suatu harapan yang besar,
supaya Nabi terima, dan anak dia ni menjadi khidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terima. Nabi terima. Nabi telah menzahirkan kegembiraan. Nampak pada wajah Nabi ni, Nabi gembira dengan tawaran budak tadi, Anas bin Malik tadi. Apabila mak dia mari beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pegang, Nabi gosok kepala dia dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi peluk dia, dan Nabi jadikan dia ni sebahagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik hati. Macam mana sehingga orang ni berasa tertarik dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunjukkan yang terbaik. Semenjak daripada itu, dia berada di bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi ni terima dia, Nabi gembira, Nabi peluk dia, dan Nabi panggil Anas dengan panggilan yang manja. Nabi tidak panggil Anas, Nabi panggil Unais. Unais ni panggilan manja. Umur dia baru 10 tahun. Dan dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada hari itu dia berada di rumah Nabi, berkhidmat di rumah Nabi, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia duduk berkhidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih kurang 10 tahun. 10 tahun dia telah berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sangat kebaikan-kebaikan yang dia dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat faham hadis-hadis Nabi, dia dapat hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah tengok kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ini beritahu kepada rahsia-rahsia pun Nabi beritahu kepada dia. Akhlak-akhlak baik. Dia dapat daripada Nabi, daripada muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keistimewaan ini hanyalah diperolehi oleh Anas bin Malik, tidak diperolehi oleh sahabat-sahabat yang lain. Kerana Anas bin Malik sentiasa berkhidmat di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas sendiri pernah menceritakan manisnya dia berada di bawah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan dia telah beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi akhlak, yang paling elok akhlak. Manusia yang paling berlapang dada. Dan manusia yang paling penyayang. Ini sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh digambarkan oleh Anas bin Malik hasil daripada pergaulan yang dia dapat. Jadi akhlak yang paling elok sekali, dada yang paling lapang sekali, dan juga kasih sayang yang paling tinggi. Dia menceritakan satu hari dia telah menceritakan satu hari Nabi telah hantar dia kepada satu cerita. InsyaAllah kita akan sambung cerita ni. Selepas daripada ni kita akan rehat sebentar. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita Anas bin Malik. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal.
Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Kita kembali semula kepada cerita Anas bin Malik, yang mana kita telah beritahu dah tadi. Kita telah dengar cerita-cerita Anas bin Malik setelah beliau berada di rumah Nabi SAW. Dan Anas bin Malik sendiri telah menceritakan tentang tingginya akhlak Nabi, tentang lapangnya dada Nabi dan juga tingginya kasih sayang Rasulullah SAW. Dengan tiga sifat ini, dia telah mentarbiah Anas bin Malik. Satu hari Nabi SAW telah menghantar Anas bin Malik untuk satu kerja. Nabi kata, kamu buat kerja sekian-sekian ni, pergi. Lalu Anas pun pergilah. Pergi sampai dekat dengan pasar, dia tengok ramai kawan-kawan dia tengah bermain. Seronok bermain, dia pun bermain sama dengan kawan-kawan dia. Ralik bermain dengan kawan-kawan dia. Dia berasa macam ada orang datang di belakang dia. Lalu dia berasa baju dia ni dia pegang. Dia pun paling belakang, dia tengok Nabi SAW. Di belakang dia Nabi senyum. Nabi SAW senyum. Nabi tanya, Unais, buat ada kerja yang Nabi suruh tadi? Lalu dia berasa gelabah. Dia berasa gelabah. Dia jawab, ya. Saya akan pergi sekarang, wahai Rasulullah. Saya akan pergi sekarang, wahai Rasulullah, jawab dia.
Tapi Nabi tidak pernah marah ke dia. Walaupun dia tak pergi lagi. Nabi tak kata apa, Nabi senyum saja. Dia sebut, demi Allah, sesungguhnya aku telah berkhidmat di rumah Nabi ini selama 10 tahun. Nabi tidak pernah tanya, kerja yang aku buat, kenapa kamu buat begini? Dan kerja yang aku tak buat, kenapa kamu tak buat kerja? Nabi tidak pernah tanya. Inilah cara tarbiyah yang ditarbiyah oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Jadi apabila kita nak ambil fiqh tarbiyah, cara tarbiyah, maka kita kena kembali kepada cara Nabi SAW. Inilah cara yang terbaik di dalam kita mentarbiyah anak-anak kita. Khususnya kepada para ibu bapa dan juga kepada guru-guru yang mentarbiyah murid-murid, maka belajarlah daripada cara tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nya apabila dia nak panggil Anas, dia panggil dengan panggilan yang manja. Dua panggilan dia panggil Anas. Yang pertama dia akan panggil Unais. Sebagaimana kita sebut tadi, ini panggilan yang manja. Yang pertamanya. Yang keduanya Nabi panggil Ya Bunayya. Ya Bunayya. Wahai anakku. Orang Kelantan kata awal. Itu panggilan orang Kelantan. Jadi Nabi panggil dengan panggilan yang manja. Jadi ini salah satu daripada cara kita nak mentarbiyah anak, iaitu dengan cara kita panggil nama. Jadi anak-anak kita suka apabila kita panggil nama yang manja. Abah, adik, kakak, kita panggil dia. Itu panggilan yang manja. Jadi kita, itu di antara cara tarbiyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang sangat besar yang disebut oleh Anas bin Malik selama dia berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sentiasa memberi nasihat, tunjuk ajar kepada Anas bin Malik. Tunjuk nasihat yang datang daripada lubuk hati. Dia telah menasihati Anas bin Malik. Di antaranya Nabi nasihat kepada Anas bin Malik. Nabi kata, Ya Bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Nabi kata, wah, adik, sekiranya engkau mampu, sekiranya adik boleh buat bangun waktu pagi, bangun sapa waktu petang ni, jangan ada dalam hati sikit pun rishun, sifat tak molek kepada orang lain. Sifat tak molek kepada orang lain, fafa'al, lakukanlah. Jadi ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu supaya kita sentiasa membersih hati kita daripada sifat-sifat yang tak molek. Daripada sifat-sifat yang keji. Sifat-sifat yang tercela. Kita kena buat. Berasa hasad dengki kepada orang. Berasa benci kepada orang. Ini sifat-sifat yang tak baik. Maka kita berusaha kena buat. Sifat-sifat ni. Ini di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat macam ini sangat penting kepada anak-anak. Kerana apabila kita bagi nasihat berulang kali kepada anak-anak yang masih kecil ni, dia akan ingat. Dia akan terpahak di dalam fikiran dia, dalam ingatan dia. Nabi bagi nasihat, sekiranya kamu boleh bangun waktu pagi, sapa waktu petang,
Jangan ada dalam hati kamu satu sifat yang tak comel. Jangan kamu hasad dengki kepada orang lain. Jangan kamu berasa benci kepada orang lain. Maka lakukanlah. Bersih hati kamu. Dan Nabi sebut lagi, ya bunayya inna dhalika min sunnati. Nabi kata, adik, sesungguhnya nasihat tadi, bersih hati tadi itu termasuk dalam sunnah aku. Bersih hati daripada sifat-sifat atau comel ini termasuk dalam sunnah aku, kata Nabi. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa dia yang menghidupkan sunnah aku, dia telah cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dia yang cinta kepada aku, dia bersama aku dalam syurga. Nabi nasihat kepada Anas bin Malik. Kemudian Nabi sebut lagi, ya bunayya. Nabi kata, adik, idza dakhalta ala ahlika. Apabila kamu masuk dalam rumah, fasallim. Bagi salam dulu. Apabila masuk dalam rumah, bagi salam. Itu adab masuk rumah. Yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Kalau kamu bagi salam, berkat akan dapat kepada kamu sendiri dan kepada keluarga kamu semua sekali. Ini di antara ajaran Nabi. Nabi mengajar kepada Anas bin Malik, iaitu adab. Kita kena ajar adab kepada anak-anak kita yang masih kecil lagi. Adab makan, masa dia makan lagu mana cara makan. Nabi ajar. Masa kecil lagi. Nabi ajar, ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik. Nabi kata, apabila kamu nak makan, baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu dan kamu makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik. Dan makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Itu adab. Yang diajar oleh Nabi SAW. Sangat penting. Kita kena ada mengajar anak-anak kita dengan adab daripada kecil lagi. Kerana adab ni sangat penting. Anas bin Malik itu cerita zaman Nabi SAW. Dan cerita Anas bin Malik selepas daripada kewafatan Nabi. Kerana semasa Nabi mari itu umur dia baru 10 tahun. Nabinya hidup di Madinah 10 tahun. Masa Nabi mati umur dia baru 20 tahun. Umur dia 20 tahun. Dan Anas bin Malik sempat hidup selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Lebih sikit, maknanya umur dia semua sekali 100 tahun lebih. Umur panjang. Umur panjang. Sepanjang dia berada bersama dengan Nabi SAW, selama 10 tahun tu dia telah menuntut ilmu dengan Nabi. Dia telah ambil peluang dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu, memenuhkan dada dengan ilmu. Ilmu agama. Bukan saja dia berkhidmat di rumah Nabi, bahkan dia merupakan murid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Anas bin Malik ni, dia ni Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan kepada dia, termasuk di kalangan orang yang cerdik, orang yang fikiran dia pintar. Maka dia belajar ilmu dan dia memahami betul-betul ilmu yang dia pelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada zaman Nabi, peranan dia, kewajipan dia telah menyebar ilmu yang dia belajar daripada Nabi. Ramai para sahabat yang belajar dengan dia dan ramai tabi'in yang telah belajar dengan Anas bin Malik. Ilmu yang dia telah pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia telah menyebarkan kepada generasi pada ketika itu, kepada sahabat sendiri, kepada tabi'in sendiri, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyebar. Dan dalam ramai-ramai para sahabat ni, Anas bin Malik ni dikira sebagai sahabat yang paling panjang umur. Di antara sahabat yang paling panjang umur, yang mana dia ni mati, sahabat yang mati lewat akhir. Umur yang panjang tadi, semuanya dia gunakan untuk menghidupkan agama. Semasa dia hidup, Anas bin Malik ni menjadi tempat rujukan. Apa sahaja masalah agama yang tidak ada penyelesaian, maka orang akan datang rujuk kepadanya. Rujuk kepada Anas bin Malik. Satu ketika, ini selepas daripada Nabi mati dah. Kedia zaman tabi'in dah. Zaman tabi'in ni berlaku perubahan dalam agama. Kehidupan tidak lagi sebagaimana zaman para sahabat. Kerana zaman itu Islam telah berkembang sampai ke Iraq. Sampai negara-negara yang mana ramai orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Jadi banyak persoalan-persoalan kadang-kadang tidak tepat dengan agama. Jadi ada di antara persoalannya berlaku perbalahan. Balahnya masalah tentang kalam Nabi SAW pada hari kiamat. Orang ni kata ada kalam Nabi, orang tu kata tak ada kalam Nabi SAW. Macam-macam duk balah tentang kalam Rasulullah SAW. Apabila balah tadi tu, lalu dirajuk kepada Anas bin Malik. Ditanya Anas bin Malik, macam mana dia, Anas jawab? Dia jawabnya, dia kata, aku ni tidak pernah terlintas dalam fikiran aku semenjak aku hidup ni, ada orang yang seperti kamu yang balah tentang kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak terlintas dalam fikiran aku. Kerana apa? Kerana ramai dah orang-orang yang terdahulu sebelum-sebelum daripada aku ni, yang mana mereka ni sentiasa berdoa sama, dalam doa lepas sembahyang, sentiasa minta sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi minum daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya tak balah dah lah. Kerana apa? Kerana semua orang ni minta belaka, berdoa belaka nak minum daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang seperti kamu balah di dalam masalah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita yang berlaku pada zaman tabi'in. Dan Anas bin Malik ni sepanjang hidup dia umur panjang hidup dia ni, dia sentiasa menceritakan kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, dia sentiasa ingat peristiwa-peristiwa yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia cerita kepada masyarakat, dia kata dalam sejarah hidup dia hanya dua. Yang pertama, hari yang paling gembira. Yang kedua, hari yang paling sedih. Dia kata hari yang paling gembira ni tak ada dah. Hari ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Hari itulah hari yang paling gembira sekali. Tidak boleh dilupakan. Walaupun dalam Islam ni banyak hari gembira. Hari raya kita gembira. Mari raya tahun ni gembira. Mari raya tahun depan tak ingat dah gembira tahun lepas tu. Kerana mari sama. Tapi hari kegembiraan
sahabat bertemu dengan Nabi ketika mula-mula sampai di Madinah ni tidak boleh dilupakan. Kerana itu kegembiraan yang sangat besar yang berlaku dalam sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga pada hari yang paling sedih sekali ialah hari berpisah dengan Nabi ketika Nabi meninggal dunia. Itulah hari yang paling sedih sekali para sahabat. Kerana kehilangan seorang Nabi. Kehilangan. Maka itulah hari yang paling sedih sekali. Dia sentiasa beritahu kepada masyarakat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawasanya para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada satu generasi yang cinta kepada Nabi ini lebih daripada para sahabat. Sahabat ni sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan sahabat kepada Rasulullah ni diterjemahkan dengan sangat ingin mengikuti perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Dan dia suka apa yang Nabi suka, dia tak suka apa yang Nabi tidak suka. Jadi itulah dia terjemahkan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sentiasa beritahu kepada generasi selepas daripada itu, kepada masyarakat. Dia kata dalam sejarah hidup dia hanya 2 hari sahaja. 2 hari saja. Yang pertama hari berjumpa dengan Nabi, yang keduanya hari berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat sebentar. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab. Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my.
atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy Sdn Bhd. Kita terus kita sambung semula cerita Anas bin Malik. Selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khidmat beliau kepada masyarakat yang sentiasa mengingatkan masyarakat tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acap kali Anas bin Malik ni menceritakan kepada masyarakat selepas daripada Nabi ni, dia beritahu, aku pernah melihat Nabi ketika Nabi masuk Madinah, dan aku juga melihat Nabi ketika Nabi wafat, dan aku tidak pernah melihat dua hari ini ia menyerupai dalam hidup. Tidak ada dua hari ini menyerupai hari-hari yang lain di dalam hidup dia. Yang mana pada hari ketibaan Nabi ke Madinah ni, Madinah bersinar-sinar. Telah berubah Madinah. Kerana Nabi telah membawa sinar baru ke Madinah. Dan berbeza pula pada hari pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan hari gelap semuanya sedih, bertukar menjadi gelap. Dia menceritakan hari yang terakhir dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada hari Isnin, ketika mana dibuka tabir di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Ketika itu pada masa itu para sahabat berdiri-diri di belakang Abu Bakar melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat melihat diri mereka ni sedih telajak, menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Bakar melihat keadaan menjadi haru biru sikit, ada yang menangis, tidak boleh kawal perasaan, lalu Abu Bakar pun nasihat supaya teguhkan, jangan sabar, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi wafat, Nabi meninggal pada hari itu. Kata Anas, kami juga melihat pemandangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ketika kami sama-sama mengebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu sejarah agung yang berlaku di dalam hidup Anas bin Malik. Apabila kehilangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merasai kehilangan Nabi ini telah merubah semula kehidupan. Berubah kehidupan dengan sebab kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendoakan kepada Anas bin Malik. Banyak kali Nabi berdoa kepada Anas bin Malik. Ini di antara keistimewaan Anas. Kerana dia berkhidmat kepada Nabi. Nabi mendoa kepada dia dengan doa yang istimewa. Di antara doa yang Nabi doa kepada Anasnya, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Nabi doa, ya Allah, rezekikanlah kepada Anas ni harta, anak, dan berkatkanlah kepadanya.
Doa Nabi ini telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik ini di antara orang Ansar yang kaya, yang banyak harta. Allah Subhanahu wa taala telah bagi harta yang banyak kepada dia, dan juga dia telah mempunyai anak yang ramai. Anak dia pun ramai, sehingga dia dapat melihat anak-anak dia dan cucu-cucu dia ni lebih daripada 100 orang. Anak cucu semua sekali lebih daripada 100 orang. Jadi ini satu keistimewaan ia diperolehi oleh Anas bin Malik, hasil daripada doa Nabi SAW. Allah berkat harta dia dan Allah berkat anak cucu dia semua sekali. Jadi umur dia yang panjang 100 tahun lebih, dia gunakan sepanjang umur dia ni untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara harapan Anas bin Malik apabila dia tua dah, dia dekat nak mati dah, harapan dianya ialah dia mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Dan acap kali dia berkata, kerap kali dia berkata, dia sebut, dia kata, aku sangat mengharapkan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Dan kalau aku berjumpa dengan Nabi, aku akan sebut kepada Nabi, ya wahai Rasulullah, inilah khadim kecil kamu Unais. Dulu aku akan sebut gitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan dia ni sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bercita-cita untuk bersama-sama dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Inilah kecintaan dan kerinduan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, an-nasu ala dini khalilih. Nabi kata manusia itu berada di atas agama orang yang dia sayang. Orang yang dia sayang. Maka sahabat dia, kita sayang kepada sahabat dia, kita berada di atas agama dia. Dan Nabi sebut juga di dalam hadis yang lain, apabila satu orang Badui tanya Nabi, wahai Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Satu orang dia sayang kepada orang yang saleh, orang yang banyak amal saleh, tapi dia tidak sama amalan dengan amalan mereka. Amalan dia sikit. Dia sayang kepada orang saleh saja. Ada kelebihan ada. Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu bersama dengan orang yang dia kasihi pada hari kiamat kelak. Itu penghujung kepada cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di penghujung umurnya ketika dia sakit. Anas bin Malik ni ketika dia sakit itu membawa kepada mati, dia sebut kepada keluarganya. Dia pesan kepada keluarga dia kata, ajalah aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bertepatan dengan suruhan Nabi. Nabi sendiri pun sebut, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang dekat nak mati kamu ni dengan la ilaha illallah. Dia pesan. Dan apabila dia ajar, dia sentiasa mengulangi kata-kata tadi sehinggalah dia menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itunya dia ada terima satu tukak kecil daripada Nabi. Dia ada peninggalan Nabi yang dia dapat satu tukak kecil. Nabi beri kepada dia. Dan dia telah wasiat kepada keluarga dia, tukak tadi itu apabila dia meninggal supaya kebumikan bersama dengan dia.
Lalu apabila dia meninggal, telah diletak tukak tadi di antara lambung dia dan juga baju dia. Letak tengah. Sebab itulah banyak barang-barang peninggalan Nabi ni yang diterima oleh para sahabat Nabi, para sahabat wasiat supaya kebumikan bersama dengan dia. Maknanya barang-barang peninggalan Nabi kebanyakannya sudah tidak ada. Inilah sedikit cerita Anas bin Malik Al-Ansari, yang mana satu sahabat Nabi yang sangat agung. Maka kita kena belajar daripada kehidupan para sahabat Nabi. Macam manakah mereka hidup, mereka menghabiskan umur dengan ilmu, dengan tarbiyah, supaya mereka benar-benar menghayati agama Islam di dalam kehidupan mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita tentang Anas bin Malik, yang mana dia telah hidup di bawah jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun genap. 10 tahun genap dia berada di bawah jagaan Nabi, di bawah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni salah seorang periwayat hadis di kalangan para sahabat Nabi yang banyak juga, selain daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, termasuklah Anas bin Malik. Di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan kepada dia, jazahullahu huwa wa ummuhul ghumaysa 'anil islami wal muslimin khairal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang besar kepada Anas bin Malik dan juga ibunya, dengan sebab khidmat dia besar kepada Islam dan juga kepada orang Islam, dengan sebaik-baik balasan insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang cerita Anas bin Malik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi renungan kepada kita semua dan boleh membuahkan amal yang saleh kepada kita insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada saya sendiri. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.